Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدري العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدري. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدري العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدري العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدري العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدري العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدري العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدري العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدري العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدري العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدري العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan Ummul Kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para auliya, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha, wabil khusus ila imamuna Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga kepada pengarang kitab Idaman Penuntut Syekh Abdul Ghani bin Haji Yahya, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati lagi saya muliakan pengurusi surau, JK surau, tuan-tuan, puan-puan, hadirin mukminin mukminat, para asatizah, seterusnya, moga-moga semua kita dirahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita sambung pengajian kitab Idaman Penuntut. Suara saya clear insya-Allah dan setelah mana pada bulan yang lepas kita dah bincang jenis-jenis air. Air mutlaq, air mutanajjis, air musyammas, air mustakmal. Kemudian kita dah tengok berkenaan dengan kuantiti air, banyak ke sikit itu banyak mana, juga sudah dijelaskan. InsyaAllah malam ni kita akan bincang tajuk najis. Najis dan juga cara menyucikannya. Muka surat apa sebab saya pakai yang kitab Jawi punya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala
nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Najis dan juga cara menyucikannya. Kita akan tengok najis dan juga bahagian-bahagian najis dan juga cara kita nak menyucikannya. Itu tajuk kita pada malam ni insya-Allah. Poin yang kelima nombor pada kitab ni, tiap-tiap benda, setelah mana nombor satu pengarang buat poin lah, tajuk bersuci, semua tu, ni yang kelima. Tiap-tiap benda yang cair atau lembut, syarat dia benda tu cair atau lembut, keluar daripada dubur, jalan belakang, ataupun kubul, jalan depan. Jadi syarat benda tersebut dikira sebagai cair, satu. Kemudian keluar sama ada daripada dua jalan, jalan depan ke jalan belakang. Bila ada dua syarat macam ni, maka hukumnya najis. Hukumnya najis. Kalau kata benda yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keras, dia keluar daripada syarat dah. Keluar pula bukan daripada jalan depan, jalan belakang. Maka kita akan tengok lagi kejap nanti bagaimana perbahasan dia. Sekarang ni pengarang nak sebut dua syarat dulu. Syarat yang pertama, benda tersebut ialah benda yang cair ataupun lembut, yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan, jalan depan ataupun jalan belakang, maka dikira sebagai najis. Ini kata kunci dia. Dikira sebagai najis. Okey? Kecuali sandaran hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Innahu sallallahu alaihi wasallam lamma ji'a lahu bihajaraini wa rawsatin yastanjiya biha akhazal hajaraini wa radda rawsata wa qala hakaza. Dan juga sebuku tahi. Dua batu dan juga tahi. Tahi unta yang kering untuk baginda beristinja dengannya, untuk sucikan. Ada ketul batu, ada tahi unta yang kering. Baginda ambil batu dan menolak tahi. Sebab walaupun tahi unta itu dah kering, tetapi tak boleh nak cuci. Najis tak boleh nak cuci dengan najis. Kering. Lalu sabda Nabi SAW bersabda, ini ialah najis. Sebab dia, maka dikira sebagai najis. Ini kata kuncinya. Melainkan mani, air mani yang keluar daripada manusia, sama ada manusia atau mani binatang, yang lain daripada anjing dan juga babi. Itu pengarang kita sebut macam tu. Atau anak daripada kedua-duanya. Anjing berkelamin dengan babi. Anjing berkelamin ataupun dikacukkan dengan khinzir. Keluarlah nama anak. Apa-apalah. Kita tak tahulah. Nak namakan tu. Tak arti nak sebut. Digabung antara dua tu. Atau anak salah satu daripada keduanya dengan binatang yang lain sekalipun yang suci. Contohnya anak kambing. Kambing kacuk dengan anjing, keluar anak kanjing. Contoh. Kamjing. Maka anak kacukan tersebut maka hukumnya tidak suci. Jadi di sini air mani ni suci. Air mani ni suci. Sama ada air mani manusia ataupun air mani binatang. Binatang apa yang tak suci? Air mani apa, binatang mana tak suci? Air mani daripada anjing ataupun babi. Yang keluar daripada anjing ataupun babi, maka hukumnya tidak suci. Apa bukti air mani ini suci? Satu sandaran hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia yang diriwayatkan dalam kitab Bukhari dan juga Sahih Muslim, bahawasanya annaha kanat tahukkul maniyya min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa yusalli fihi.
Satu hari kelihatan air mani pada pakaian baginda Nabi SAW. Maka Sayyidatina Aisyah buat apa? Sayyidatina Aisyah hanya kikih-kikihkan sahaja air mani tadi tu. Kan? Kemudian Nabi ambil pakaian tadi tu, maka Nabi sembahyang. Jadi air mani, kita akan tengok nanti perbahasan akan datang. Dia mewajibkan mandi, tetapi tidak membatalkan wudu. Okey, baik. Kemudian sekarang nak bagi kita penjelasan lebih lanjut lagi. Tidaklah termasuk dalam hukum najis. Ini masalah yang bukan najis, tetapi boleh dikira sebagai mutanajjis, yang terkena najis. Apa dia? Tidaklah termasuk dalam hukum najis jika benda yang keluar itu keras. Nampak pecah balik. Tadi syarat dia benda yang lembut, cair, baru dikira sebagai najis. Ini kalau kata benda yang keluar itu keras, pejal, seperti biji-bijian, kan? Keluar daripada badan manusia. Keluar buah mangga sebiji. Subhanallah. Buah biji mangga tu sebiji. Teruk lagi, dahsyat lagi biji durian. Ataupun kecil-kecil je lah. Kan? Biji-biji tu keluar daripada badan. Sekiranya ditanam, ia tumbuh biji tadi tu. Dikira najis tak? Tak dikira sebagai najis. Walaupun keluar daripada dua jalan. Keluar daripada jalan belakang. Sakit perut, keluar tiba-tiba keluar biji rambutan. Najis tak tu? Tak dikira sebagai najis. Kenapa? Ia adalah benda yang pejal. Ataupun dia sakit perut, pipi tanda keluar belian. Subhanallah. Maka belian itu tak najis. Dia hanya dihukum sebagai mutanajjis. Nampak tak? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masalah tadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang telur kita nak tengok. Jadi telur ni dia keluar tu lembut ke cair dah? Kulit tu dikira keras lagi. Jadi dalam mazhab kita ataupun dalam perbahasan fiqh, sekiranya sesuatu benda yang keluar daripada kelembapan farash, cecair daripada kelembapan farash, yang kawasan zahir itu sama ada manusia ataupun daripada keluar disebabkan bertelur contohnya, tu ayam kan kelembapan farash dia juga tu, keluar daripada itu, maka telur itu dihukum sebagai suci. Dihukum sebagai suci. Jadi kalau orang perempuan dia ada keluar keputihan, kelembapan tadi tu kan, kalau sekiranya keluar hanya daripada permukaan farash, bukan daripada kawasan yang dalam. Kawasan dalam tu dia, kalau sekiranya bahasa fiqh sebut, zakar boleh sampai ke dalam kawasan rahim tersebut. Jadi cecair putih keluar daripada kawasan yang paling dalam, maka itu dikira sebagai najis. Tetapi kalau hanya keluar zahir saja cecair putih tu, kelembapan tadi tu, maka tak dihukum sebagai najis. Jadi kita nak sebut apa di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telur ayam kan, dia keluarkan pejal, keras, maka dihukum suci. Walaupun keluar itu dalam keadaan basah. Maka basah dekat telur tu lah. Maka dia diumpama seperti mana macam air peluh saja. Maka dihukumkan sebagai suci. Jadi disebutkan dalam kitab Asnal Matalib. Wa kadza rutubatul farjil mar'ati wa ghairiha min kulli hayawanin tahirun. Begitu juga kelembapan farash wanita dan juga lain-lain daripada haiwan, maka hukumnya suci. Jadi bila suci, walaupun kalau sekiranya terkena najis, adakah wajib dibasuh? Telur tadi tu, telur yang ada tahi, adakah wajib dibasuh? Jadi bila kita dah katakan suci, maka dalam disebutkan dalam kitab bahwasanya dalam kitab yang wala yajibu ghuslul majami'i wal bidhi wal waladi.
dan tidak diwajibkan untuk membasuh tempat hasil daripada jimak tadi tu, dan juga telur serta anak. Sebab dikira apa? Sekira sebagai suci. Tak apa macam kita nak bincang malam ni tentang masalah telur tadi tu. Telur tadi tu hukumnya dia keluar dalam keadaan keras, pejal, maka dihukum sebagai suci. Nampak tu dia kata tu. Jika benda yang keluar itu keras seperti biji-bijian, termasuk juga telur ayam, maka hukumnya suci. Saya ni tak makan lah, dia kata. Saya ni tak makan kedai tu sebab kedai tu telur ayam dia tak dibasuh. Kan? Jadi adakah najis? Jadi kalau orang yang makan, contohnya makan kuih tiaw, telur ayam tu tak dibasuh, adakah dia dikira sebagai makan najis? Kan? Tak dikira sebagai makan najis sebab kita hanya pecahkan saja. Telur tu masuk. Kecuali lah kalau najis masuk sekali. Maka dia dikira makan benda yang mutanajis. Bukan makan benda yang najis, makan benda yang najis. Hukum fiqh ni, dia tak bincang masalah, tak sanggup saya nak makan. Nak makan telur ayam yang tak basuh, geli saya ni. Kan? Tu tak apa pada sudut perasaan dia. Tapi hukum fiqh bukan bincang geliman perasaan seseorang, tapi dia bincang benda tu boleh ataupun tidak. Tetapi kita bagi jawapan macam mana? Yang lebih afdal ialah telur ayam tersebut dibasuh dahulu. Kerana Islam mementingkan kebersihan. Jadi kalau kita faham di sini, sesuatu benda yang keluar keras, dia tak jadi najis, dia hanya jadi mutanajis. Demikian juga cacing. Keluar daripada badan. Cacing tu hukumnya tiada najis. Subhanallah. Dia cuma kena najis sahaja. Semua ni dikira apa? Sebagai mutanajis. Boleh dibersihkan dan juga dengan dicuci. Boleh dibersihkan dan juga dicuci. Betul orang kata apa? Saya takkan makan lah kalau kata telur ayam yang tak dibasuh kerana itu najis. Saya takkan makan najis punya. Dia takkan jadi najis, telur ayam tu. Kecuali kalau kita kata kulit tu ada najis, kena sekali masuk dalam masakan, maka masakan tu jadi mutanajis lah. Kena? Tetapi batu yang keluar daripada sesuatu hukumnya pada? Iaitu najis. Kerana apa? Kerana ia terkumpul daripada air kencing. Walaupun sifatnya keras. Batu karang kan batu. Keluar tersebut jadi keras. Maka ini berbeza. Kerana batu karang tersebut hasil daripada perkumpulan air kencing yang ada dalam badan manusia. Moga-moga Allah selamatkan kita jangan kena penyakit batu karang ni. Amin ya rabbal alamin. Sakit, masya-Allah. Okey, sana. Ini secara ringkas dalam kitab ni. Dalam kitab-kitab yang lebih panjang bincang bab najis ni lebih panjang lagi. Mana satu najis yang tak dimaafkan, mana najis yang dimaafkan. Cuma pengarang bagi poin saja kat kita. Kaedah saja. Najis tu macam mana? Kalau sekiranya keluar itu benda yang cair ataupun keluar daripada dua jalan, sama ada jalan depan ataupun jalan belakang, baru dihukum sebagai najis. Kecuali air mani, tak dikira sebagai najis. Yang lain daripada dua poin ini, maka dikira sebagai suci ataupun hanya mutanajis sahaja. Terus muka surat 11. Manakala benda yang keluar dari lubang yang lain, ini pecahan pula, pecahan daripada poin yang kedua tadi tu. Sebab poin yang kedua kita sebut tadi tu, syarat najis mesti keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Maka sekarang ni pengarang nak tafriqkan, nak pecahkan. Nak pecahkan maksud tersebut. Manakala benda yang keluar dari lubang yang lain daripada kubul dan juga dubur. Contohnya keluar daripada mulut, keluar disebabkan dia belah perutnya. Hukumnya apa? Hukumnya suci. Keluar daripada mulut. Tu
suci. Melainkan kecuali muntah. Jangan baca tak habis lagi, kena baca bagi habis. Takkan suci kot muntah tak habis lagi. Kecuali apa ni? Kecuali muntah. Muntah ni kena dia jadi kenapa asal daripada ma'iddah, daripada dalam ni. Maka muntah itu najis. Dan air liur basi yang keluar dari dalam timbuni makanan. Yang panggil apa? Tempat simpan makanan perut kita lah. Semua ni muntah daripada perut. Naik ke atas. Air liur basi. Tu tobek tu. Air liur yang tak basi dan juga ada air liur yang basi. Air liur yang basi ni apa dia? Dia keluar daripada perut. Dan warnanya kuning. Tu air liur basi nak tahu. Kalau orang tersebut tidur atas meja, tiba-tiba air liur dia keluar. Kalau tak bau busuk ataupun tak warna kuning, maka tak dikira sebagai najis. Sebab apa? Dia main kawasan mulut je. Tapi kalau air liur tersebut datang daripada perut, kalau kena pada pakaian muntah tadi tu air liur basi, maka wajib kita basuh. Wajib kita basuh. Pun begitu, kalau kata air liur ni meleleh sikit pun, kita rasa geli lah. Wajib juga kita, bukan wajib, perlu juga kita basuh lah. Okey, baik. Dan bahunya busuk. Tu syarat tu. Atau muntah ni ataupun air liur ini, syarat dia macam mana? Yang dikira sebagai najis itu apabila warnanya kuning dan baunya busuk. Kedua-duanya itu dikira sebagai najis. Sebab tu kalau sesiapa yang dah tidur lama, kemudian dia bangun-bangun pagi ada air liur pada pakaian dia, lalu pakaian dia buat semayang, maka hukumnya tak sah lah. Kalau sekiranya air liur itu daripada perut, itu dipanggil apa? Air liur basi, maka tak boleh buat semayang. Maka sebab tu kita nasihatkan macam mana, kalau boleh dan sebaik-baiknya ialah apa? Kita ada baju yang khas untuk solat ni, nak menghadap Tuhan ni kan, kena ada baju yang khas. Ini baju telah buat tidur, baju tu dah buat pakai semayang. Baju yang nak pakai ada tak lalat, baju tu dah mangkit-mangkit semayang, pakai baju tu juga. Alangkah baiknya kalau kita tukar pakaian, sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian itu pengarang bagikan beberapa poin. Seterusnya, benda-benda lain yang najis. Boleh follow insya-Allah. Apa lagi benda-benda lain yang najis? Okey, tengok lagi. Yang kelima, yang keenam. Najis-najis yang lain ada banyak. Banyak sangat. Seperti mana berikut. Seperti mana berikut. Pertama, darah. Darah dikira najis tak? Najis. Bila najis, wajib kita basuh. Kemudian, apa lagi? Nanah. Nanah ni kalau kita picik ke tak picik pun, dia keluar kena dekat baju. Wajib basuh tak? Wajib basuh. Sebab dikira sebagai najis. Danur. Orang Kedah panggil danur. Danur ni benda yang kotor lah. Kadang dia boleh jadi antara campur darah dengan juga najis. Tu kalau bahasa ni danur. Kotoran macam tu lah, kita bahasa dia kotoran lah. Campur habis tu. Bisa, nanah, lepas tu kemudian darah. Tu kotor sangat campuran tu, dia panggil namanya danur. Orang Kelantan panggil apa? Saya tak tahulah orang sini. Tapi ini bahasanya Haji Abdul Ghani Yahya ni, beliau ni orang Johor, tapi mengaji dekat Kedah. Sebab tu dia keluar bahasa-bahasa Kedah ni. Okey, najis. Jadi kalau kena pada pakaian, wajib kita basuh. Susu binatang yang tak boleh dimakan. Apa dia? Binatang susu kucing contohnya, kalau ada. Kalau dia banyak kalau banyak terkena pada pakaian kita ni, kira menanggung najis. Okey. Apa dia lagi? Binatang yang tak boleh dimakan lah. Kalau ada susunya, maka dikira sebagai najis. Arak.
Arak juga najis, walaupun hari ini ada yang tukar tak namakan ia sebagai arak, tetapi ciri-ciri arak itu maka ada pada benda tersebut, maka juga dikira sebagai najis. Jadi alkohol ni, masalah alkohol adakah sama macam arak? Kalau kata arak itu najis, tak boleh bawa dalam sembahyang. Tapi masalah tentang alkohol macam mana? Adakah boleh untuk kita nak bawa pakai sembahyang? Alkohol ini ada ulama khilaf pada perbahasan dia. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Pun begitu, sebahagian para ulama mengatakan hukumnya harus kalau sekiranya air minyak wangi yang ada alkohol, lalu kita spray pada pakaian dan kita bawa pada sembahyang. Jadi hukumnya harus tidak ada masalah. Sebab sikit saja kandungan alkohol tersebut. Kecualilah kalau alkohol itu banyak daripada minyak wangi. Orang nak pakai minyak wangi, tiba-tiba orang kata dia pakai alkohol lebih daripada kebiasaan dia. Orang patutnya buh sikit je. Kalau kata alkohol itu lebih banyak lagi daripada minyak wangi, maka hukumnya tidak sah. Sebab apa? Ini masalah kalau ada minyak wangi yang ada sedikit saja alkohol, maka sebagian para ulama mengatakan ia dimaafkan. Namun yang lebih warak, pendapat yang lebih warak untuk kita ikut, kalau boleh elakkanlah ambil minyak wangi yang ada alkohol, walaupun hukumnya harus. Itu dari segi warak. Dari segi boleh ataupun tidak, boleh. Dari segi hukum boleh. Tapi dari segi waraknya, elak kita tinggalkan. Okey. Tiap-tiap benda yang cair memabukkan. Tidak yang beku ataupun keras. Syarat dia benda itu cair. Kalau sekiranya dia memabukkan, maka boleh termasuk dalam kategori yang najis. Tapi orang panggil apa? Kalau sekadar dia pening-pening sikit, dia tak mabuk lagi, orang panggil ketum. Contohnya ketum. Makan daun ketum, dia jadi apa? Adakah mabuk, melelong terus jalan, cakap pun tak sedap lah. Adakah kita nak hukum daun ketum itu sebagai najis? Ataupun sebagai apa? Jadi kalau sekiranya benda tersebut dia kaedah dia apa ni? Kaedah tu benda yang cair lagi memabukkan. Kalau kita ambil, maka dikira sebagai najis. Kecuali apa ni? Kata pengarang dalam kurungan, maksudnya benda tersebut tidak beku ataupun keras. Apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi contohnya ubat batuk, dia cair. Tapi adakah kita minum ubat batuk sampai jadi mabuk? Tak. Dia mengantuk. Dia bukan mabuk. Maka mabuk dan mengantuk tak sama. Maka dikira apa tu? Dikira ubat batuk bolehlah, tak ada masalah. Bukan najis. Okey. Benda yang beku ataupun keras. Kalau kita makan Panadol, kita rasa pening-pening, mabuk-mabuk sikit, maka itu najis tak? Tak dikira sebagai najis. Sebab kaedahnya apa tu? Benda yang cair dan juga yang memabukkan. Kemudian kata pengarang lagi, apa lagi benda yang najis? Anjing. Maklum dalam mazhab kita ni. Sebab tu apabila orang tu bawa program dulu apa? Touch the dog kan. How to touch mazhab Maliki jangan bincanglah kat Malaysia. Ni mazhab kita, orang kita tak boleh sensitif. Dalam bab anjing dan juga khinzir ni tak boleh sensitif. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, maka hukum kedua-dua binatang ini hukumnya najis. Mughalazah pula tu. Kacukannya pun tak boleh dikira sebagai najis. Dan segala bangkai semua najis kecuali bangkai manusia tak najis. Orang kalau mati tak dikira sebagai najis. Walaqad karramna bani Adam, tak dikira sebagai najis. Ikan kalau dah mati, termasuklah ikan apa dia? Sotong ke, udang ke, ketam ke, mati tak dikira sebagai najis.
Habis sebut ikan saja Ustaz. Sebab ini dalam hadis. As-samaku wal jarad. Kan? Dua darah yang boleh dimakan, kabid, jantung dan juga limpa. Manakala bangkai yang halal dimakan, as-samaku wal jarad. Nabi sebut samak kenapa? Karena yang paling banyak dalam lautan, dalam sungai, ikan. Maka yang kecil-kecil yang duduk dalam lautan, dalam air ni, apa dia? Udang, ketam. Kalau dah mati jadi bangkai, maka hukumnya suci. Boleh kita buat makan. Mazhab kita. Kan? Belalang. Belalang juga kalau mati boleh makan. Tuan-tuan pernah makan ke? Sedap, Masya Allah, belalang kunyit tu. Goreng ataupun panggang. Kita boleh makan belalang kunyit tadi tu. Ada orang kata belalang golf. Macam-macam nama dah. Jadi belalang tu boleh makan. Cuba tengok dah. Nanti kalau orang tanya, pernah makan belalang tak? Kita kata pernah lah. Pernah sedap. Masya Allah, apuh. Allah. Isyak dah. Saya silap bajet ingatkan isyak 8.45. Rupanya kelas awal, isyak awal. Boleh nak lagi? InsyaAllah. Kita follow sikit lagi. Ataupun lagi apa lagi? Dalam kitab-kitab yang lain sebut apa tu? Anak janin. Janin yang ada dalam perut ibu dia. Kalau ibu tu disembelih, tiba-tiba ada janin. Anak tu suci tak? Suci. Kan? Tak dikira sebagai bangkai ataupun najis. Kan? Kenapa? Kaedah Nabi sebut apa hadis? Zakatu janin bi zakati ummihi. Sembelihan janin itu dikira sembelihan ibu yang cukup. Kalau ibu dah sembelih, tiba-tiba ada anak dalam tu, maka kira sah, suci, boleh makan. Satu je kita baca, boleh kan tuan? Kita nak tengok bahagian-bahagian najis. Semua ada 3 bahagian najis dalam mazhab kita ni. Kita nak baca satu je insya-Allah. Nak baca satu saja, iaitu najis mukhaffafah. Kita ada najis mukhaffafah, dia ada najis mutawassithah, dia ada najis mughallazah. Maka sekarang pengarang nak bahagikan kita ni, nak bagi kita kenal. Najis mukhaffafah tu apa dia? Cara kita nak cuci tu macam mana? Dan baki najis yang lain kita akan sambung pada bulan akan datang. Okey, insya-Allah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bahagian najis. Najis itu pula dibahagi kepada 3 bahagian. Cantik, Masya Allah. Seperti mana dalam bab hadas, kita akan bahagikan kepada 3 bahagian. Ada hadas kecil, ada hadas sederhana, ada hadas besar. Baik, pertama, nombor 1, alif. Dalam kitab Jawi Rumi, dia mungkin tulis A kot. Dia tak silap lah. Okey, pertama najis mukhaffafah. Kenapa dinamakan sebagai najis mukhaffafah? Illatut tasmiyah. Yang ringan, dalam kurungan pengarang tulis yang ringan. Apa maksud yang ringan ni? Nisbah kepada cara cuci dia. Maka hukumnya tidak berat, mudah sahaja. Itu maksudnya kenapa dinamakan sebagai najis mukhaffafah. Yang ringan, bukan najis tu ringan kita pergi timbang tak. Tapi nisbah kepada cara kita nak cuci dia tersebut adalah ringan, mudah sahaja. Jadi mutawassithah, nisbah kepada cara kita nak cuci. Najis itu taklah berat, taklah senang. Najis mughallazah, nisbah kepada cara nak cuci najis itu amat berat, sukar. Okey, pun sukarkan semua ni ada cara dalam fiqh kita. Okey, tengoklah, najis mukhaffafah, dalam kurungan yang ringan, nisbah kepada cara cuci dia. Dia ada beberapa syarat. Iaitu air kencing. Syarat yang pertama, nak jadi air mukhaffafah tu air kencing. Bukan disebabkan berak kanak-kanak. 1. Kedua, kanak-kanak lelaki. Kalau kanak-kanak perempuan tak dikira. Jadi sekali kita akan perincikan. Syarat yang ketiga, di bawah kanak-kanak lelaki tadi tu, di bawah umur 2 tahun. Okey. Dan syarat yang keempat,
yang belum makan makanan secara mengenyang. Okey. Kita nak tengok. Ni ada 4 syarat najis mukhaffafah. Kalau ada 4 syarat ni, maka baru dinamakan sebagai najis mukhaffafah. Okey, pertama air kencing. Kalau najis budak tu berak, tak dikira. Yang kedua, kalau kata kencing itu syaratnya mesti daripada kanak-kanak lelaki. Kalau air kencing daripada kanak-kanak perempuan, maka itu dinamakan sebagai najis mutawassitah. Najis yang sederhana. Kerana apa? Lelaki saja, syarat kanak-kanak lelaki saja. Kerana air kencing kanak-kanak lelaki baunya tidak kuat. Beza dengan kanak-kanak perempuan. Itu yang disebutkan oleh ulama lah. Dia tidak berbau sangat. Okey, syarat yang ketiga tuan-tuan. Kanak-kanak ni mesti di bawah umur 2 tahun. 2 tahun ni ulama bincang sama ada tahdidiyah ke takribiyah. 2 tahun tepat ke? Ataupun dekat-dekat sebulan lagi 2 tahun? Adakah macam mana? Ataupun lebih sikit ke macam mana? Dia mesti apa? 2 tahun tepat. Kalau sekiranya budak tersebut setahun 8 bulan, 1 tahun 11 bulan, maka dikira najis mukhaffafah. Kalau sekiranya kanak-kanak tu 2 tahun tepat. Sebab tu 2 tahun apa ni tuan-tuan? 2 tahun Islam, Hijriyah. Sebab tu anak-anak kita ni, anak lelaki kena kira, anak perempuan kena kira. Tarikh dalam Islam lahir bila? Kira bagi cukup 2 tahun. Bukan masalah kita nak kira, bukan tak mahu orang ikut bulan Januari Februari, tak. Tapi ini melibatkan hukum. Kita ambil 2 lah. Buku Islam pun kena tulis, cantik bagi elok. Alhamdulillah. Tak tahu dalam surat beranak ada tak? Asal macam tak ada kan? Tapi kita kena cantik lah. Kena tahu. Sekarang ni Alhamdulillah mudah. Kita boleh convert. Kalau sekiranya anak kanak-kanak lelaki itu kencing, tetapi setelah mana berusia 2 tahun sebulan contohnya. 2 tahun 2 bulan. Maka najis itu dikira sebagai najis mutawassitah. Beza pula hukum cara cuci dia. Okey. Syarat yang keempat, kanak-kanak 2 tahun ni, yang kurang 2 tahun ini, yang belum makan secara mengenyang. Tu syarat tu. Secara mengenyang. Melainkan menghisap susu sahaja, tak ada yang lain. Subhanallah. Itu tengok tuan-tuan, perkataan pengarang ni, secara mengenyang penting. Sebab masa kecil-kecil kita bawa anak-anak kita ni tahnik makan madu. Bagi apa? Air Zam-Zam. Jadi adakah kita bagi air madu tadi tu masa kecil-kecil, ataupun kurma, ataupun air Zam-Zam, maka kalau budak ini kencing, dikira sebagai najis mutawassitah. Tak? Sebab air Zam-Zam, madu, semua tu, kurma kecil tu, dia bukan nak mengenyangkan. Kita nak ambil tabaruk saja. Nak tabarukan. Dia bukan mengenyangkan. Kalau sekiranya memang budak ni disuapkan air Zam-Zam, madu. Lepas sebulan madu, lepas sebulan madu. Ataupun setiap seminggu sekali nak beri madu supaya dengan niat nak mengenyangkan. Suap benda yang lain, maka dikira jadi mutawassitah. Tapi dikata di sini yang belum makanan yang secara mengenyang, melainkan menghisap susu sahaja. Dalam kitab idaman penuntut ni dia hanya sebut susu saja. Susu apa ni? Ni qaul yang muktamad. Tak kira susu apa tu? Susu ibu ke? Bukan syarat susu ibu saja. Dalam kitab-kitab yang lain, dia hanya sebut qaul susu ibu. Maka ini qaul yang dhaif. Qaul yang muktamad sama ada susu yang piau asli ni. Dia minum susu lembu asli. Minum susu kambing asli. Bukan susu powder, dash lady semua tu, tak. Yang tu jadi najis mutawassitah. Susu formula tu. Kalau dia, kanak-kanak ni dia menyusu, ibu, kanak-kanak lelaki, dia hanya minum susu ibu je. Dan susu ibu tu mengenyangkan dia. Tak support dengan benda yang lain. Satu je, susu je. Mengenyangkan budak tadi tu.
Maka kalau kencing, budak lelaki tu jadi najis mutawassithah. Tapi masalah kalau budak ini kencing, masalahnya kencing tapi mak dia bagi susu formula sekali. Susu ibu, kemudian bagi susu dalam botol sekali. Susu dalam botol sekali, maka dikira apa tu? Susu botol itu ataupun susu formula itu sudah mengenyangkan budak tadi tu. Maka dia tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat. Kenapa susu formula tadi tu menyebabkan budak tu jadi kenyang? Dah campur dengan benda yang lain. Maka dikira sebagai najis mutawassithah. Tak kira nah. Susu sini pengarang sebut umum. Susu sahaja. Syarat dia susu asli. Susu ibu asli ataupun susu kambing asli, susu lembu asli yang asli. Jangan ada campur dengan benda yang lain. Tak ada yang lain. Maka ini 4 syarat untuk nak dikira sebagai najis yang mukhaffafah. Kalau tak cukup 4 syarat ni, maka najis boleh tukar menjadi najis yang mutawassithah dan hukumnya berbeza cara kita nak cuci pula. Ini 4 syarat untuk nak menjadikan najis itu mudah saja kita nak cuci. Okey. Sekarang pengarang nak sebutkan cara dia sikit lagi, Pak Habis. Satu je kita baca malam ni. Cara menyucikannya. Kalau ada 4 syarat ni dan kita nak cuci dia senang saja. Kalau tak cukup syarat ni, dia jadi sederhana najis tu. Cara menyucikannya. Boleh pakai ataupun boleh guna. Rejikkan air sahaja. Percik air saja. Ambil air, percik. Tu namanya mudah. Tu namanya ringan. Nisbah kepada cara cuci tu ringan, mudah. Air sahaja rata-rata. Rata ni apa? Biar menyeluruh kawasan yang kena najis tu. Bukan cuci sikit je. Rata-rata pada tempat yang kena kencing itu. Pada tempat yang kena kencing itu, cuci, percik. Tapi ini cara yang kedua. Cara yang pertama apa dia? Jangan langkah lagi. Jangan terus tengok budak kencing kena dekat lantai. Terus ambil air percik. Jangan. Ini banyak orang buat macam ni. Sedangkan baca tak habis lagi. Ini cara yang kedua. Percik tu cara yang kedua. Banyak berlaku silap macam dia. Cara yang pertama apa? Tengok pengarang sebut. Setelah diperah. Bila pengarang sebut setelah diperah, maksudnya ini jadi yang pertama. Apa dia ni? Setelah diperah atau dibuang ainnya. Tu syarat dah. Jadi kita di sini, cara nak cuci najis mukhaffafah dia ada 2 cara. Contoh, kalau kata air kencing budak lelaki yang kurang 2 tahun tersebut tak makan selain daripada susu ibu ataupun susu asli, maka cara dia kita percik air saja. Tengok dekat lantai. Percik air saja. Tapi ini cara yang kedua. Cara yang pertama kita ambil buat apa ni? Kita perah ataupun kita buang dulu ainnya. Ambil tisu ke? Ambil kain ke? Tisu. Sekali calik, basah lagi. Ambil lagi tisu yang kedua. Bagi kering. Tu cara dia. Kain. Ada lagi. Lap lagi berkering. Tisu. Lap dah. Ada lagi basah. Lap lagi sampai kering. Tu orang panggil apa? Buang najis. Atau barulah step yang kedua, kita ambil air, percik. Selesai. Ataupun kata di sini masalah perah macam mana? Contohnya ibu cucu ke, dukung cucu ni kan. Ada anak cucu lelaki yang umurnya 2 tahun ke bawah. Kencing. Bukan berak ni. Kencing. Kena dekat baju kita ni. Baju lah sini. Kena dekat baju. Air kencing budak tu kena dekat baju. Budak tu tengok dulu. Berapa tahun umur dia? Makan apa? Kalau cukup 4 syarat yang kita sebutkan tadi tu, kena dekat baju. Dia kata apa? Setelah diperah. Perah tu. Apa? Ambil air, perah. Tu mudah je. Lepas dah perah, zon sangkaan kita tu, air kencing tu dah tak ada dah. Perah. Kemudian ambil air, percik. Selesai. Tu namanya najis mukhaffafah.
Tapi syarat dia tuan-tuan, yang banyak orang buat silap ni apa? Dia tengok budak-budak kencing, terus ambil mop. Pum. Pum. Menyebabkan jadi apa? Najis itu bertebaran. Najis hukmi dia. Nanti perbahasan kita akan tengok tentang najis hukmi. Apa pula perbahasan dia? Ini baru contoh najis mukhaffafah. Jadi sebabkan tak mengaji ataupun silap cara, dia mop pula terus. Maka najis itu bertebaran. Maka jadi apa? Najis hukmi. Tak nampak pun najis. Tapi najis itu dah ada. Cara dia yang pertama, cuci dulu, buang dulu. Parah dulu ke? Cuci dulu ke? Ambil kain, cuci. Buat macam sebahagian orang. Terus ambil mop. Ataupun ambil kain basah, lap terus. Tak kena dengan cara dia. Iaitu dicucurkan air atas itu atasnya. Syarat najis mukhaffafah ni tak perlu kita nak bagi mengalir air. Cukup hanya sekadar kita percik je, cukup. Sekarang ni kalau kita ambil spray tu dikira air mengalir dah tu, lagi sah. Tapi cara step yang pertama, buang dulu air kencing tu, cuci dulu. Barulah kita ambil spray ataupun jurus. Tu jangan buat mudah. Nanti kita akan tengok tentang perbahasan menggunakan tisu basah. Macam mana hukum dia? Dan perbahasan najis mutawassithah, najis mughallazah macam mana. Sekarang ni untuk najis mukhaffafah dulu, sekadar masa yang sempat pada malam ini. Boleh nah? Jadi kita ulang najis mukhaffafah 4 syarat. Air kencing, kanak-kanak lelaki yang kurang daripada 2 tahun Islam. Kalau lebih 2 tahun dia jadi najis mutawassithah, yang tak makan makanan yang mengenyangkan melainkan susu sahaja. Sama ada susu ibu ataupun susu asli, kambing ataupun lembu. Bukan susu yang campur pemuda tu dah. Itu jadi najis mutawassithah lah. Kemudian cara cuci dia 2 step. Buang dulu air tu, najis tu buang, kemudian baru ambil air percik. Itu namanya najis mukhaffafah, yang ringan, yang mudah nisbah ke cara cuci dia. Itu saja kot yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Nanti kita akan sambung pada najis mughallazah dan juga najis mutawassithah insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ada soalan? Kalau tidak ada soalan, sekadar itu saja dapat saya sampaikan. Minta maaf banyak-banyak atas segala kekurangan. Kalau ada salah, minta tolong maklumkan, betulkan. Itu saja. Moga-moga panjang umur kita bincang lagi insya-Allah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awlil awlin wa ya akhiril akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanallahi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salati ala as'ari makhluq khatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma salli afdhala salati ala as'ari makhluq khatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pihak surau atas jemputan.